Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Memang terbaik dan sentiasa di hati. Dari gunung ke lautan, dari Kota Belud sampai ke Kelabakan, inilah suara rakyat Sabah yang sejati. Hari ini kita kupas kerusi lompat dan calon PH-GRS, rundingan atau pertindihan. Politik Sabah sekali lagi berada di persimpangan jalan antara strategi dan sensitivity. Menjelang PRU17 Sabah, dua gabungan besar Gabungan Rakyat Sabah, GRS, dan Pakatan Harapan, PH, kini berada dalam fasa terakhir rundingan pembahagian kerusi. Namun di sebalik semangat kerjasama, terselit bayangan pertindihan dan perebutan halus yang semakin jelas di peringkat bawah. Pengerusi PKR Sabah, Datuk Mustafa Sakmud, menegaskan bahawa semua kerusi DUN yang berubah tangan selepas PRN 2020 dikategorikan sebagai kerusi boleh dirunding. Ini termasuk DUN Petagas, asalnya dimenangi oleh Warisan, tetapi kini disandang oleh Gagasan Rakyat Sabah, GRS, selepas wakil rakyatnya berpindah parti. PKR katanya hanya menuntut satu kerusi sahaja, yaitu Petagas atas alasan kekuatan asas sokongan mereka di kawasan tersebut. Menurut Mustafa, PKR mempunyai struktur dan pengaruh yang kukuh di Putatan dan Sepanggar. Malah pada PRU15, calon PKR hanya tewas 124 undi sahaja di peringkat parlimen. Beliau menegaskan, ini bukan soal tamak kerusi, tapi soal asas sokongan dan keadilan rundingan. Katanya, kerusi penyandang kekal dihormati. Tetapi kerusi yang berubah selepas PRN lalu harus terbuka untuk dibincangkan. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi PH dijangka akan turun ke Sabah pada hujung minggu ini, 9 November, untuk mengumumkan calon rasmi PKR dan PH. Turut dijadwalkan ialah mesyuarat kepimpinan pusat PH yang akan diadakan di Sabah sendiri, tanda bahawa perundingan kali ini sedang diniktamatkan di bumi bawah bayu, bukan sekadar dari Putrajaya. Menurut Mustafa, semua komponen PH termasuk DAP, Amanah dan UPKO akan hadir dan rundingan kini tertumpu kepada pengelakan pertindihan kerusi dengan GRS serta BN. Malah, beliau menafikan dakwaan kononnya UPKO diketepikan sambil menegaskan bahawa Dato' Ewan Benedict selaku pengerusi PH Sabah masih menjadi penyelaras utama rundingan. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji J. Nur, yang juga Presiden Gagasan Rakyat, tidak menolak kemungkinan pertindihan antara calon PH dan GRS. Namun katanya, berlanggar sikit-sikit tu bolehlah. Seolah-olah menggambarkan bahawa pertembuman kecil adalah realiti politik yang sukar dielakkan walaupun antara rakan sekutu. Beliau turut menyindir sesetengah individu yang melobi tapi merajuk bila tak jadi calon. Menandakan ketegangan dalaman juga wujud di kem GRS sendiri. Tarikh pengumuman calon dijangka antara 11 hingga 12 November, manakala manifesto GRS akan dilancarkan selepas penamaan calon kelak. Daripada perkembangan ini, jelas bahawa isu kerusi lompat kini menjadi faktor politik utama bagi PH, terutamanya PKR. Rundingan bukan sekadar matematik kerusi, tetapi soal legitimasi moral selepas budaya lompat parti mencorak lanskap Sabah sejak 2020. Bagi GRS pula, mereka mahu kekalkan status quo penyandang atas prinsip role of incumbency. Tetapi itu juga boleh dianggap strategi mempertahankan kuasa sedia ada, walaupun kerusi asalnya pernah dimenangi atas tiket parti lain. Maknanya di sini, walaupun PH dan GRS sama-sama dalam kerajaan pusat, di Sabah mereka tetap bersaing secara senyap. Kerjasama pusat belum tentu menjamin keharmonian di peringkat negeri kerana politik Sabah mempunyai DNA tersendiri. Cair, dinamik dan sukar diramal. Petagas hanyalah satu contoh tetapi simbol besar kepada dilema politik Sabah. Apabila kerusi berubah tangan, siapa yang berhak menuntutnya semula? Yang menang dulu, yang pegang sekarang, atau yang punya akar sebenar di bawah? Jawapannya akan ditentukan bukan oleh meja rundingan semata-mata, tetapi oleh rakyat di peti undi kelak. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Sabah. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya, masih bersama Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.